Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com. Saudara-saudara, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara-saudara yang sering mengikuti saluran ini dan yang telah pun subscribe. Manakala kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk menonton video-video saya ucapkan salam sejahtera dan salam perkenalan. Hari ini saya akan menyentuh sedikit tentang bidang seni lukis di Malaysia dan saya memetik tulisan Profesor Madya Dr. Mulyadi Mahmud di dalam bukunya Seni Lukis Moden Malaysia yang diterbitkan pertama kalinya dalam tahun 2001, kemudian diulang cetak dalam tahun 2004, 2008 dan 2011. Buku ini agak menarik kerana ia memperkatakan tentang sedikit sebanyak sejarah seni lukis moden di Malaysia. Mungkin para pelukis Malaysia yang telah tersohor dan telah lama berkecimpung dalam bidang ini tentulah sudah menghadam dan membaca buku yang saya maksudkan ini, iaitu Seni Lukis Moden Malaysia oleh Mulyadi Mahmud. Secara umumnya terdapat 3 faktor penting yang telah mempengaruhi perkembangan awal seni lukis moden Malaysia, iaitu penjajahan Inggeris, penghijrahan bangsa dagang dan status pendidikan. Seni lukis moden pula disifatkan sebagai karya yang berbeza daripada mana-mana konvensi artistik yang tradisional. Ia lebih menekankan ciri-ciri individualistik daripada manifestasi nilai sesuatu budaya yang menyeluruh dalam sesebuah masyarakat. Kelahiran seni lukis moden Malaysia berkaitan dengan proses pemodenan negara. Malahan, pemodenan merupakan salah satu isu terpenting dalam membicarakan perkembangan kebudayaan Malaysia, termasuklah seni visual, seni kartun dan sastra. Pemodenan seringkali juga dilihat sebagai satu proses pembaratan, sama ada dari segi bentuk ataupun gambaran ataupun makna sesuatu objek. Pemodenan seringkali juga dilihat sebagai suatu proses pembaratan, sama ada dari segi bentuk ataupun makna sesuatu objek budaya ataupun tingkah laku manusia. Demikian apa yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Mulyadi dalam bukunya ini di bahagian pendahuluannya. Seterusnya, dalam latar belakang sejarah, beliau menulis penglibatan Inggeris di tanah Melayu bermula di Pulau Pinang pada tahun 1786. Dalam tahun 1826, Inggeris kemudiannya membentuk negeri-negeri Selat yang terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Pada tahun 1874, pihak Inggeris menandatangani perjanjian Pangkor dengan Sultan Perak yang menyaksikan pelantikan Residen Inggeris bagi menasihati Sultan dalam hal ehwal kerajaan kecuali yang berkaitan agama dan adat istiadat Melayu. Penglibatan Inggeris dalam hal ehwal pentadbiran mencerminkan usaha-usaha mereka untuk merubah sosio-budaya dan situasi ini boleh disifatkan sebagai asas kepada kemunculan bangsa Malaysia moden. Dan dalam konteks seni lukis pula, dituliskan di sini bahawa sejarah seni lukis moden Malaysia bermula pada awal sekitar 1930-an, menerusi karya-karya Abdullah Arif, Yong Mun Sen, O. Don Paris dan pelukis-pelukis cat air Pulau Pinang yang lain.
Kumpulan perintis ini telah memperkenalkan pendekatan style yang baru dalam tradisi visual tempatan dengan menggunakan kaedah seni catatan easel barat untuk mempersembahkan subjek mereka. Sebelum ini, seni visual Malaysia dikuasai oleh penghasilan karya-karya seni tradisional seperti ukiran kayu, batik, tenunan dan anyaman. Oleh sebab karya seni moden Malaysia menerima inspirasinya dari tradisi barat melalui penjajahan, penghijrahan dan sistem pendidikan, maka tidak heranlah jika setengah penulis menyifatkannya sebagai manifestasi kebudayaan barat serta penjajahan intelektual ke atas seni lukis Malaysia. Meskipun karya-karya para pelukis seperti Syed Ahmad Jamal dan Abdul Latif Muhyiddin pada tahun-tahun 1960-an berbau ekspresionisme dan abstrak ekspresionisme, mesej serta subjek mereka tetap bersifat tempatan. Ini jelas ketara dalam catatan Syed Ahmad Jamal berjudul Tulisan 1961 yang bermotifkan seni khat dan karya Latif Muhyiddin dalam siri Pago-Pago yang memujaratkan imajan kedaerahan. Pencarian identiti nasional yang tercetus ekoran daripada Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971 serta kebangkitan Islam dalam dekad 1980-an telah memperkukuhkan penampilan elemen-elemen kesenian tradisional dan Islam dalam karya-karya seni moden tempatan. Ini sekaligus menghubungkan seni moden Malaysia dengan kesenian tradisionalnya. Sejarah menunjukkan bahawa penjajahan, penghijrahan serta sistem pendidikan barat memainkan peranan penting dalam mencetuskan style seni lukis moden di Malaysia. Demikian apa yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Mulyadi Mahmud dalam bahagian pertama buku beliau yang berjudul Seni Lukis Moden Malaysia, Era Perintis hingga Era Pluralis 1930-1990. Ini satu kajian beliau yang mana terdapat dalam buku yang terbitkan oleh Putusan Publication and Distribution ini. Jadi untuk kali ini saya hanya memperkenalkan dia dahulu. Jadi mungkin selepas ini atau siri-siri yang akan datang, bila saya bercakap tentang seni lukis, mungkin saya akan cakap tentang saya akan memetik tulisan-tulisan yang lain pula. Sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa saya perlukan sokongan anda untuk subscribe, like dan share video saya ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.